أعوذ بكلمة الله كل الشيطان كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muka surat 209, cerita pasal gajah, cerita pasal kapak. Masih ingat? Baik. Kita bercerita soal ta'aluk. Ta'aluk ni apa? Mesti orang tanya. Ta'aluk is a general linkage. Satu kaitan umum, satu perkaitan bagi sifat-sifat ma'ani. Ataupun daripada segi akademik punya takrif, menuntut suatu sifat amron zaidan, satu tugasan lain selain daripada berdiri atas zat. Okey, cerita dia macam ni. Apa fungsi sifat? Fungsi sifat menetap pada zat. Itu kerja dia. Apa kerja sifat gemuk? Menetap pada, kalau orang-orang lah, kalau gajah-gajah lah, kalau poket lah. So, kerja sifat adalah menetap pada zat. Itu je ke? Baru timbul persoalan ta'aluk. Apa fungsi tambahan dia? Amron zaid dan kerja tambahan dia. Setelah dia menetap, dia ada sifat kudrah. Sifat kuasa ni buat apa? Berkuasa, maka dia berkuasa. Berkuasa atas apa? Mau timbul cerita kaitan, ta'aluk, link dia tu ke mana? Itu sinopsis 2 minggu lepas. Jadi kalau you tengok, anda tengok balik 207 tu, you check back 207. Sifat ma'ani ni, kudrah ni berta'aluk. So kerja dia berkuasa betul. Berkuasa apa? Berkuasa terhadap apa? Berkuasa sasaran dia apa? Tu je nak fikir ta'aluk. So ta'aluk ni berta'aluk, istilah dia berta'aluk, berkaitan, disasarkan, bertawajuh kepada segala yang mungkinat makhluk saja, tidak kepada yang wajib dan mustahil. Sebab apa orang kata bukankah Allah boleh melakukan segala-galanya, berkuasa atas segala sesuatu dan sebagainya? Berarti dia boleh buat anak bagi dia? Tak betul. Sebab anak bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil. Kudrah tidak berta'aluk kepada perkara yang mustahil. Itu dia. Dan kudrah tidak disasarkan, ini nak bagi senang lah, tidak berta'aluk kepada perkara yang wajib. Wujud Allah wajib, mustahil atau harus? Wajib. Ini bukan cerita fiqh tau, cerita tauhid. Wajib berarti pasti ada, mustahil pasti tiada, harus boleh ada dan boleh tiada. Melakukan Allah tanjizil hadis af'alullah. Okey. Maka kalau kewujudan Allah tu wajib ada, sedia ada, pasti ada, maka tak timbul soalan adakah Allah berkuasa menjadikan dirinya sendiri. Okey. Sebab kewujudan Allah tu wajib, sedia ada, pasti ada. Dia tidak perlu dijadikan. Jadi walaupun Allah berkuasa, kekuasaan itu tidak disasarkan kepada yang wajib. Kekuasaan itu tidak disasarkan untuk menjadikan dirinya sendiri. Itu soalan dia begitu. Kalau ada soalan adakah Allah menjadikan zatnya? Tidak. Kenapa? Oh, kalau begitu kekuasaan Allah makin kurang. No. Kekuasaan Allah bukan berkurang di situ. Artinya dalam bahasa itu, maka dalam muka surat 27 anda lihat kudrah tidak tawajuh. It has nothing to do with
wajib and mustahil. Hanya perkara-perkara yang mungkin. Hujan wajib, mustahil dan mungkin? Mungkin. Berarti Allah berkuasa boleh turunkan hujan dan Allah berkuasa untuk menahan hujan. Anda bersyukurlah di sini tak ada banjir kan? Belah-belah pantai timur tu habis lah. Doakanlah mereka supaya selamat. Kita ni, masalah kita ni tidak mensyukuri sesuatu nikmat sehinggalah kita merasai kecelakaan. Anda tidak akan menghargai kesihatan sehingga anda sakit. Anda tidak akan menghargai kekayaan sehingga anda jatuh miskin. Anda tidak akan menghargai kesehatan sehingga anda sakit, kekayaan sehingga anda tidak akan menghargai masa lapang sehingga anda sibuk. Ingat, senang ke nak datang macam ni? 40 minit rugi duduk rumah depan TV pun. Orang pun medang ke setengah jam untunglah. Tapi kalau rasa benda baik ni memang lama. Betul? Benda baik ni memang rasa lama. Memang rasa lama. Kalau balik rumah dalam tempoh 40 minit buat apa? Tak ada apa pun. Tu dia punya cabaran tu macam tu, ya. Okey, habis. Jadi sebab itu kita tak boleh kata bukannya Allah. Kalau begitu Allah tidak, dia tak faham konsep kudrah hanya disasarkan pada wajib dan tidak disasarkan pada wajib dan mustahil, hanya perkara mungkinat sahaja. Mungkinlah perkara yang berkaitan dengan makhluk. Apa makhluk dia boleh buat? Dia boleh jadikan kita sedih, dia boleh jadikan kita gembira, dia boleh jadikan kita begini, begitu. Sebab apa? Tahap kita ni hanyalah mungkin. Dia boleh jadi kadang sebelah ke kanan, dia boleh jadi sebelah kiri. Dia boleh kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Kadang-kadang tiada, kadang-kadang ada. Selalu ingat benda tu, sebab tu nanti anda akan happy. Kalau dia miskin, taklah miskin selalu. Satu hari nanti bolehlah. Cuma kadang-kadang orang mentakrifkan kekayaan tu dari sudut ukur kuantiti cash, betul. Jadi orang terlupa anda boleh ada masa datang sini kaya. Anda boleh bergembira, you spend leisure, your time with your family, dengan keluarga, itu adalah rezeki. Anda boleh gelak ketawa, itu rezeki. Walaupun anda hanya makan sekeping roti canai dan juga kopi, tak perlu makan mahal-mahal. Ketenangan itu rezeki, happy itu rezeki. Jadi jangan dikatakan kalau kaya itu mesti ingat. Saya tak nafikanlah benda tu sebagai salah satu bentuk, tapi jangan sampai kita lupa benda yang lain. Sebab tu kita selalu kata, ustaz-ustaz lain kata antara sehat dengan kaya, pilih mana? Pilih satu, jangan pilih dua-dua. Dua-dua confirm saya tahu jawapan. Sehat. Kaya makan kulit roti je. Saya tak kata siapa-siapa lah. Okay. Kaya nak makan ni tak boleh, nak makan ni tak boleh, nak makan ni tak boleh. Tapi duit banyak. Doakan mereka tu sehat lah. Doakan mereka sehat. Habis ustaz. Sehat tak ada duit pun tak makan juga. Adalah orang belanja nanti. Jangan takut. Tapi sehat boleh bekerja, betul? Orang kaya tu kenapa ada duit? Dia mengupah. Dengan sebab sehat bolehlah bekerja, bolehlah bercocok tanam pisang, tanam ubi, buat tapai dan seumpamanya. Sebab tu sehat ni penting. Sehat ni begitu penting. Pada saya lah, saya tak tahu tuan-tuan macam mana. Duit banyak tapi selalu appointment doktor, betul? Bukan tuan-tuan lah, saya doakan tuan-tuan sehat. Mungkin ada yang begitu, mudah-mudahan semua sehat. Okey. Duit banyak, dia boleh makan apa? Nasi putih dengan tempe aja. Sama dengan saya je. Saya tak kaya, makan tu juga saya. Ceplok endok, nasi putih, lah jalan lah. Wong makanan itu cuma sebagai syarat, sebagai kenyang kok. Makanan hanya sabab sebagai untuk kenyang. Apa yang ditelan, kalau orang, bukan saya, orang kiai-kiai kedia, apa yang dimakan itu tidak penting, kerana makanan hanya sabab kepada menatijahkan kekenyangan. Siapa kata tak penting? Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Ya, saya tahu fikir itu yang halal. Yang macam-macam itu kan kerana mengikut selera
tekak. Tu dia ya. Fikir macam tu bila tak ada duit. Bila gaji banyak jangan fikir macam tu. Betul. Bila gaji tak ada, bila dah habis, mulalah mikir tauhid. Alah tempe je syarat sebagai kenyang. Bila gaji banyak mula tu seafood sana, seafood sini. Okey. Alright. Sukatilah duit saya kan, duit-duit kamu. Baik, jadi kudrah tidak tawajuh. Boleh faham tak? Ta'aluk ta'aluk tu ada kaitan dia. Jadi orang kata Allah berkuasa dia boleh lah buat Allah satu lagi. Tak adalah. Allah dua tu maknanya adalah mustahil. Kudrat tidak bertawajuh kepada perkara mustahil. Kudrat tidak berta'aluk kepada perkara mustahil. Tu cara dia. Habis tu tak power sangat lah. Dia limited lah dia punya power. Tak juga. Maka istilah dia adalah kudrat tidak bertawajuh kepada perkara wajib dan mustahil. It has nothing to do with wajibat and mustahilat. Macam gajah. Cuba tengok tu. Seksi 209 tu. 208. Gajah tak boleh panjat pokok. Betul? Tapi tak boleh kata gajah tu lemah. Gajah lemah ke? Kuat. Dia kuat tapi dia tak boleh panjat pokok. Kerana apa? Gajah tidak berta'aluk kepada panjat pokok. Gajah tidak tawajuh untuk panjat pokok. Sebab bukan kerja tambahan gajah. Tu nak kena faham gitu. Tugas atau peranan gajah antaranya menolak atau mengheret pokok tersebut. Panjat tak? So naik contoh tu yang kita kata penimbang tepung, walaupun tugasnya menimbang, ia hanya boleh menimbang tepung dan gula yang seumpamanya. Dia tak boleh gunakan nak menimbang lori, menimbang kelapa sawit. Kerana timbangan itu tidak berta'aluk kepada perkara-perkara sawit dan sebagainya. Tu nak kena faham gitu. Ya. Alright, okey, catatan ke apa yang adat kata wajib atau mustahil, akal kata harus. Dia ujar sifat 20 ni lebih kenal Allah, kenal, kata relax lah. Memang kita semua orang akan diuji, betul? Semua akan diuji, jangan cakap orang tu. Semua orang akan diuji. Cuma ujian itu adalah berbeza-beza. Ada yang diuji dengan apa? Penyakit. Ada yang diuji dengan apa? Anak dia nakal. Ada yang diuji dengan apa? Mudah-mudahan anak dia baiklah nanti ya. Ada diuji dengan apa? Suka makan. Suka makan ujian tak? Ujian lah. Sampai okey. Ada yang diuji dengan apa? Malas nak pergi masjid. Ada yang diuji dengan apa? Suka pergi masjid sebab nak menunjuk. Ujian juga. Hidup tu dengan ujian. Jadi jangan kena faham ya. Minta kepada Allah. Okey, kaedah apa yang adat lakukan wajib atau mustahil, akal kata harus. Contoh, dari segi adat makan nasi 2 pinggan mesti pasti kenyang. Okey. Dari segi adat makan nasi 2 pinggan pasti kenyang. Okey, maknanya habis lah. 2 pinggan kenyang. Normal lah ni. Okey, 2 pinggan pasti kenyang. Kalau tak kenyang juga Ustaz, tu yang mak kita kata tak wajib bismillah, direwangi setan. Barongan, kerembu. Anda tahu istilah kerembu tak? Okey, barongan, waroan, ataupun ada benda kat dalam tu. Wajibnya. Tetapi dari segi adat 2 pinggan mesti kenyang. Tetapi dari segi akal, kudrah boleh buat untuk tidak kenyang. Ni nak kena faham balik hukum adat ni. Kita tidak mampu menatijahkan sesuatu keputusan. Bukan kita. Tu nak kena pegang betul. Belajar, baca buku, buat latihan. Pandai, terima kasih cikgu. Yalah, terima kasih cikgu nombor 2, nombor 3. Jaranglah mak bapak kalau anak dia terima kasih. Adalah sini kot, jarang. Tapi kalau anak dia fail, menyerang sekolah. Itu biasa jadi. Tak tahu ajar, gaji buta, apa lagi? Semualah keluar. Tapi kalau anak dia dapat straight A, jarang yang jumpa terima kasih cikgu.
Itu kena budayakan. Kalau C pun terima kasih lah, sebab dia mengajar. Ya, saya tak minta anda cakap dengan saya lah, dengan cikgu lain lah itu. Ya, itu baik. Jadi kudrah ni kita kena ingat, hidup kat dunia ni yang menatijahkan sesuatu adalah Allah. Kita cuma usaha gitu je. Memang tiap hari kita usaha nampak jadi kan. Maknanya Allah jadikan lah, syukurlah itu. Pernah tak selama anda 40 tahun hidup makan-makan tak kenyang-kenyang sampai sekarang? Tak ada kan? Tak ada. Kalau haus minum air pasti hilang. Itu bukan sebab air, sebab Allah. Sebab tu alhamdulillah, sebab tu dia katakan nikmat Allah ni banyak tapi manusia tak bersyukur. Sebab dia fikir apa? Nikmat Allah banyak ni kalau duit dia bertimbun dekat akaun bank dia juta-juta, ratus ribu dan sebagainya, baru dia kata nikmat. Dia naik perahu layar mewah, baru dia kata nikmat. Setiap perkara yang anda lakukan dan natijahnya menjadi, yang menjadikan Allah hakikatnya, itu nikmat. Saya bagi contoh yang agak ekstrim lah, yang mungkin orang tak terfikir kerana dek terlalu biasa, kita tak terfikir benda tu. Sampean kebelet ngoyoh. Faham? Faham ya? Kebelet ngoyoh. Maksudnya apa? Rasa nak kencing. Kebelet itu apa? Kita belajar bahasa. Kebelet maksudnya apa? Terasa nak. Tapi tak boleh kata kebelet madang, betul? Betul atau tidak kebelet madang? Ya, betul. Kenapa udah balik ni? Nak sangat lapar, nak makan nasi. Balik ni saya kebelet madang. Ya, benar. Kebelet, bila anda sudah mau rasa nak kencing, anda pergi tandas dan air kencing anda keluar, lega. Siapa yang jadikan tu? Allah. Jangan cakap alhamdulillah dibeli air dalam hati ya. Anda sembelit. Tak keluar 1-2 malam. Apa nak jadi? Benda-benda macam tu kita kadang tak fikir, sebab tu kita lupa Allah. Sembayang kuat, baguslah, bagus. Bukan saya kata nak kritik orang sembayang, baguslah. Alhamdulillah. Benda-benda yang kita jalani seharian tu, kenapa tak bersyukur? Kenapa tak bersyukur? Bukan ada gedebuk duit seketul depan tu, alhamdulillah. Lepas makan alhamdulillah, itu nasib baik Kalau tak Jadi semua benda yang anda lakukan secara hukum adat, itu bukan anda yang menatijahkan dia jadi, dia Allah yang jadi. Anda bakar sampah, api, siapa yang mengakhirkan pembakaran? Api? Bukan. Allah. Meripiklah dia ni. Aku 40 tahun main api mesti terbakar. No. Api tidak menjilat Nabi Ibrahim alaihis salam. Adat kata mustahil, akal kata okey boleh jadi. Sebab itu kita cara ruang lingkup kita berfikiran ni selalu dihantui dengan adat kebiasaan. Bukan adat Melayu, adat India, saya tak cerita tu. Adat sabab musabab, cause and effect. Kalau macam ni ya biasanya macam ini. Kalau tidur nanti biasanya yang bangun cergas, adatnya cergas. Kalau makan adatnya kenyang, minum ya adatnya hilang haus. Apa lagi? Kalau kerja adatnya dapat duit. Lagi apa? Kalau belajar rajin adatnya dapat A. Itu kan semua adat. Tetapi kita terlupa kemenjadiannya secara hakiki bukan kita. Sebab itu selalu bersyukur. Anda tidak perlu duduk masjid alhamdulillah. Ya, itu pun buat. Ketika anda keluar dan mengalami sesuatu, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh bernafas lagi, alhamdulillah boleh berjalan, alhamdulillah boleh sujud dengan sempurna. Ada kawan kita yang mungkin dia tidak sehat, mudah-mudahan mereka sehat, tidak dapat sujud dengan sempurna. Itu pun satu nikmat. Sayang. Sebab itu seboleh-bolehnya kalau sujudlah. Tak boleh buat apa-apa lah. Ya, alright. So apa yang adat kata mustahil atau wajib, akal kata harus saja. Makan adat, dari segi adatnya kebiasaannya makan wajib kenyang. Sebenarnya benda tu harus. Ada orang makan 2 biji tamar dia boleh kenyang, ada makan orang 20 biji tamar baru kenyang. Bila buka puasa anda makan seketul kari pap dan juga apa? Tebu ais. Dah kenyang? Kenyang.
Hari biasa anda boleh makan seketul kari pap dan seketul kari pap dan air tebu ais. Taknya. Itu okey. Dan apa yang adat kata mustahil, akal kata boleh jadi. Siapa terbayang dengan memukulkan sebantang tongkat kayu terbelah lautan? Masuk akal tak? Tak masuk akal. Adat kebiasaannya mana boleh kita potong macam mana Morib terbelah, boleh pergi sampai Sumatera. Mana boleh? Adat kata mustahil, akal kata harus. Jadi gaya pemikiran kita supaya tidak terlalu obses, terlalu nemen-nemen kepada hukum adat, kita mesti ada satu reservation, ada satu alternatif, mesti ada satu kuota kita fikir segalanya harus dan mungkin terjadi. Kena simpan ada kuota dalam fikiran kita. Yang kita kata, orang kata, jiran kata, family kata tak mungkin, tak boleh, tak boleh. Kita jangan terlalu ya ke apa pula tak boleh. Allah yang menjadikan boleh ada ataupun tiada. Habis cerita. Jadi keyakinan kita itu kadang-kadang keyakinan kepada adat. Ya. Jadi ustaz tak payah makan lah. Siapa pula tak payah makan? Kenalah pakai sebagai tabiat manusia, kalau lapar perut kena isi. Perang apa Nabi tak ada makanan ikat dengan batu? Sampai. Sebab itu biasanya ya adatnya lah orang-orang alim ni kurus-kurus. Yang tua-tua lah, ya, kiai-kiai di adatnya lah. Saya tak katalah orang gemuk ni tak alim, tak banyak ibadat. Janganlah macam tu, sentimental sangat. Ya? Adatnya, sebab mereka itu jarang. Tetapi bergantung juga dengan pekerjaan anda. Betul? Kerja pegang pen aja, takkan makan 2 pinggan, teruk sangatlah tu. Kerja pegang cucuk loading sawit, munasabah 2 pinggan. So benda tu subjektif. Benda tu subjektif, ya. Baik. Jadi itu kata sebagai contoh makan 2 pinggan secara adat wajib kenyang. Tapi dari segi akal, kudrah boleh buat untuk tidak kenyang. Okey. Contoh lain, dari segi adat jika tidak makan selama 2 hari wajib lapar. Pasti lapar. Tetapi dari segi akal, kudrah boleh buat untuk tidaklah lapar. Okey, ya? Contoh mustahil dari segi adat ialah menanam pokok kelapa akan mengeluarkan buah durian. Kalaulah kita cakap dengan kat kedai kopi, saya nak tanam buah kelapa lah, manalah tahu keluar buah durian. Apa jawapan orang sekeliling kita? Confirm gila. Jangan, ni dah belajar, jangan gilakan. Esok keluar betul, siapa gila sekarang? Sebab apa? Dia bercakap sebenarnya apa yang mustahil dari segi adat itu harus dari segi akal. Betul kan? Tu nak kena fikir begitu. Tetapi kudrah boleh buat untuk keluarkan buah durian. Apa sebenarnya poin dia ni? Kita nak mengajar kita bahawa segala sesuatu itu tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak boleh tinggalkan usaha mencari sabab musabab di dunia ini. Itu kerja kita. Sebab Allah tentukan begitu. Tapi tidak meyakini sabab mesti menatijahkan musabab. Itu nak kena fikir. Betul, nasi adatnya mengenyangkan, tetapi tidak boleh mengatakan mempercayai nasi pasti mengakibatkan kekenyangan. Kekenyangan Allah. Sifat yang ada pada nasi boleh mengenyangkan juga dicipta oleh Allah. Musabab natijahnya juga Allah yang tentukan. Cuma adatnya nasi mengenyangkan dan Allah boleh buat sebaliknya, makan nasi tidak mengenyangkan. Tu nak kena faham macam tu. Kalau faham macam ni, insya-Allah kita tak sombong kalau duit banyak. Sebab kita kata apa? Aku kerja siang malam, keluar matahari belum terbit, balik matahari dah terbenam. Sebab itulah aku kaya. Tak betul.
Sebab tu kalau orang faham kudrah ni, dia tak akan kata begitu, makin dia malu. Banyak benar, ya Allah, Engkau bagi aku duit. Jumlah duit yang kau bagi pada aku dengan jumlah baca Quran tu, aku rasa macam langit dengan bumi. Sebab tu kalau orang faham ni, mudah-mudahan anda semuanya kaya. Kita semua menjadi kaya menolong agamamu. Silakan kaya, tak ada masalah. Jangan semakin jauh dari Tuhan. Satu orang yang dibagikan rezeki kaya, seharusnya dia tidak berfikir itu kekayaannya. Dia rasa biasa je. Dia rasa biasa. Itu. Okey. Sebab semua segala sesuatu yang berlaku adalah Allah yang tentukan. So dia relax, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi, jangan tension. Dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni bila-bila masa. Okey, dengan cara berdoa lah, usaha dan doa, bukan saya kata goyang kaki je. Alright, next, muka surat 210. Jadi sifat yang ada ta'aluk, kita bincang ta'aluk ni, yang ada kerja tambahan, apakah sasaran, general linkage dia kepada apa, hanya sifat ma'ani, kudrah, iradan, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kecuali hayat. Ini ada cerita ta'aluk, 7 sifat kecuali sifat hayat. Soal wujud, kidam, bakok, apa semua itu tak ada cerita ta'aluk. Cerita ta'aluk bermula kudrah sampai kalam, except kecuali hayat, hidup. Okay, now 210. Sifat ma'ani kedua, iradah, artinya berkehendak. Allah ni ada satu sifat, dia nak. Dia nak anda duduk sini malam ni, dan dia buat betul-betul. Sebab itu alhamdulillah. Alhamdulillah bukan hanya bila ada problem selesai baru alhamdulillah. Ya, itu pun alhamdulillah juga. Anda tak ada problem, anda diberi nikmat, nikmat datang sini, boleh ada masa terluang tau. Tak balik dengan sebab anda datang ni niat betul, nanti 50% daripada masalah di rumah settle. Maka alhamdulillah. Sebab tu orang ustaz-ustaz ni kadang kata, dia kata alhamdulillah nikmat iman dan Islam, betul? Tak rasa apa pun sebab dia tak faham. Nikmat iman Islam. Orang tak rasa, tak faham, tak faham apa itu nikmat boleh jadi Islam dan iman. Tapi alhamdulillah dapat duit, alhamdulillah. Kita ditrain dari kecil, nikmat tu duit. Saya tak nafikan benda tu. Nikmat terlalu banyak. Okey. Hendak segala yang mungkinat dia disasarkan, dia bertakluk, dia sama dengan kudrah tadi tu. Segala perkara mungkinat, iaitu makhluk saja, tidak kepada yang wajib dan mustahil. Boleh tak Allah nak buat satu lagi? Allah tidak. Kudrah tidak bertawajuh kepada perkara mustahil. Boleh tak Allah nak jadikan dirinya? Tidak. Kudrah tidak bertawajuh kepada perkara yang mustahil. Okay, jadikan dirinya tidak bertakluk kepada perkara yang wajib. Okey. So Allah Taala, perincian dia, Allah Taala menentukan, taksis dan menghendaki sesuatu sesuai dengan ilmunya. Contoh 18, nota kaki bawah. Contohnya Allah menghendaki Zaid untuk menjadi orang kaya. So bila sebuah kudrah ni, satu, Allah dah tahu, kemudian Allah nak, kemudian baru Allah buat. Dia tahu tak ada problem kat diri kita? Tak? Tahu. Tapi jangan terus macam tu saja. Dah ni kehendak Allah. Sebab tu kita kena belajar akidah, syariat, barulah hakikat. Jangan terus masuk hakikat. Segala sesuatu ni semua Allah yang buat. Hujan lebat kat luar, awak berjalan terus pergi kereta, tak ada payung, tak ada pakai apa, lebat sungguh ni. Segala sesuatu ni kan Allah yang buat. Terus jalan, confirmlah demam. Sebab awak terus pergi hakikat. Gunalah syariat dulu. Tidak boleh mudarat dan memudaratkan orang lain, dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Usaha pakai payung. Kadang salah orang nak buta sauk tapi salah. Orang buta sauk tapi salah sebab basic akidah tak betul. Cerita tinggi. Oi, cinta jumpa Nabi, cerita malaikat, itu cerita tinggi-tinggi sebab 20 ke laut. Tak payahlah. Okey? Right, so iradah. Allah Taala menentukan, menghendaki sesuatu dengan ilmunya.
Jenis ta'aluk taksis Allah tentukan. Okey, nanti isu ni delicate sebenarnya. Okey, habis tu orang kafir dah Allah nak dia jadi kafir. Macam mana nak jawab? Tak boleh lah marah orang kafir, dah Allah nak dia jadi kafir. Dia jadi kafir pun putuskan. Kamu tak apalah Allah nak jadi Islam. Sebab itu bila cakap iradah ni tak sama dengan suruh dan redha. Nak tak sama dengan perintah, tak sama dengan redha dalam tauhid. Dalam kehidupan kita biasa, bila kita nak, maknanya kita memang disuruh ataupun kita redha dengan benda tu. Anda bangun pagi, pergi kedai kopi nak sarapan, beli roti canai. Berarti awak nak roti canai dan awak redha untuk makan roti canai. Dia tak sama bila bincang sifat iradah. Itu saya cerita contoh orang terjun jambatan tu. Siapa jadikan dia terjun? Siapa jadikan dia terjun? Penerjunan itu terhasil dengan sesungguhnya. Siapa jadikan? Allah. Kalau nak terjun sungguh, tak terjun susah, tak jadi. Allah jadikan terjunan tu. Dia suruh tak terjun? Dia tak suruh. Dia redha tak awak terjun? Dia tak redha. Semua beza. Sebab tu tak boleh kata Allah dia dah kafir, biarlah Allah dah nak macam tu, tak. Memang kekafiran itu dijadikan oleh Allah, tapi dia tak suruh dan dia tak redha. Tu mari cerita fiqh, manusia punya pilihan dan usaha. Tu mari cerita hukum, wajib haram ni tak boleh, nanti murtad gini. Jadi pilihan ada di tangan anda. Dia tak boleh terus serahkan pada Tuhan begitu. Rezeki secupak tidak akan menjadi sekantang. Tak betul. Iyalah, rezeki secupak tak jadi sekantang, medang 24 jam, memanglah orang pakal. Sehari selembar wajib, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Itu yang positif punya version. Kalau ditenun, kalau ditarik, ya utuh. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. So effort tu penting lah, usaha. Okay, next. Ilmu pengetahuan Allah ini, dia bertakluk dengan apa? Bertakluk dengan segala yang wajib, yang mustahil dan jaizat. Apa nak faham ni? Okey, dia tak sama. Tadi kudrat iradah dia kepada mumkinat, dia tidak perkara yang wajibat dan dia tidak perkara yang wajib dan yang mustahil. Kalau ilmu ni maksud dia tahu semualah, komprehensif, ihatah. So ilmu Allah ini, dia disasarkan, dia link kepada semua perkara yang wajibat, yang mustahil dan perkara yang harus. Dia tahu 3 aspek ni semua. Ini sebenarnya 3 aspek ini sudah meliputi keseluruhan pengetahuan. Okey, tengok nota kaki 310. Apakah maksud ilmu Allah itu disasarkan ataupun sebagai tugas tambahan itu punya link dan punya hubung kait kepada perkara yang wajib? Contoh, zat dan sifatnya. Zat Allah itu wajib? Ya, wajibul wujud, pasti ada. Sifat Allah itu wajibul wujud? Ya. Jadi ilmu itu bertakluk kepada perkara yang wajib, contoh zat dan sifatnya. Berarti Allah tahu tak tentang zatnya? Tahu. Allah tahu tak tentang sifat? Tahu tak Allah ada sifat? Allah tahu tak dia ada sifat? Tahu. Nah, itu contoh apa nak faham wajibat. Okey, mustahil. Mustahil ni contoh dia tidak ada syarik al-bari, tidak ada sekutu baginya. Okay, mustahil. Sekutu bagi Allah adalah mustahil. Allah tahu tak bahawa dia ni, ini bahasa mengajar sebenarnya, ya. Allah tahu tak yang sepatutnya dia tak punya kawan atau pasangan atau sekutu yang lain? Allah tahu. Dia mesti satu dan dia tahu dia tidak ada sekutu. Itu maksud dia. Ilmu Allah itu disasarkan kepada juga dia mengetahui termasuk perkara-perkara yang mustahil. Jangan confuse dengan perkara tadi. Tadi kita cerita perkara wajib, perkara mustahil, perkara mungkin. Kudrah hanya perkara yang mungkin.
Buat Allah satu lagi tak boleh sebab Allah wajib satu. Buat anak untuk Allah tak boleh sebab anak bagi Allah mustahil. Kudrat iradah tidak disasarkan kepada wajib dan mustahil, disasarkan kepada mungkinat. Okey, sekarang bila pergi ilmu dia tak sama. Ilmu dia mengetahui perkara yang pasti, perkara yang pasti tiada, perkara yang pasti ada, dan perkara yang harus boleh ada dan tiada. Okey, perincian Allah Ta'ala mengetahui segala yang wajib, mustahil dan harus. Jadi harus dia ada kejadian sekarang dan akan datang. Allah tahu tak kejadian sekarang? Tahu. Allah tahu tak kejadian yang akan datang? Tahu. Habis cerita. Okay, next. Sekarang kalam. Kalam ni maksud dia berkata. Sekarang ta'aluk dia dengan apa? Sebab setiap tujuh sifat ma'ani dia punya ta'aluk yang berbeza-beza. Segala yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Ini sama dengan ilmu. Dia berkata-kata, apa sasaran dia, apa subjek matter, apa perkara yang dia nak bercakap tu. Nak bagi mudah begitulah. Dia berta'aluk dengan segala perkara yang wajib, mustahil dan harus. Okey, contoh dia apa? Okey, perincian Allah Ta'ala menunjukkan berbicara atau berfirman tentang segala yang wajib, mustahil dan harus. Kalam Allah itu, kata-kata Allah, titah-titah Allah itu meliputi the subject matter, pokok-pokok perbahasan ucapannya itu menunjukkan yang wajib, yang pasti, yang mustahil dan yang harus, yang boleh ada dan tiada. Okey, kita bagi contoh, tengok bawah tu. Allah Ta'ala sebab ta'aluk dilalah bercakap ni sebenarnya nak bagi petunjuk. Okay? Sebab itu kita ada bahasa isyarat itu masih dianggap kata-kata. Sebab dia memberi indication, dia memberi petunjuk. Isyarat dianggap kata-kata. Sebab dia adalah dilalah. Okey, apalagi berbahasa dan suara juga kata-kata. So, sekarang ni kata-kata Allah itu berta'aluk kepada apa? Apa subjek matter? Apakah lapangan? Apakah tema? Apakah sasaran kata-kata Allah tu? Perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Tengok contoh tu. Jadi Allah Ta'ala berfirman tentang segala yang wajib. Apa benda yang wajib? Jangan masuk fiqh, nanti anda keliru. Ya? Maksud dia begini. Bila kita baca Quran, kita faham makna tu, baru buat kesimpulan. Oh, yang ni menjadi wajib. Jadi kata-kata Allah itu disasarkan kepada isu-isu yang pasti kena ada. Contoh dia, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan aku. Dia jadi wajib ke mustahil ke harus bila ayat ni? Wajib, pasti ada. Okay? Sebab kata-kata ni menunjukkan akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembah aku. Maka wajib sembah dia dan wajib mengakui ketuhanan dia. Itu maksud dia wajib. Dia tak katalah ni hukum dia wajib. Bukan begitu. Dia kena faham ayat tu. Dia kena faham ayat tu. So aqimis salata li dzikri. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Sebab tu nak saya cakap dengan budak-budak, kalau saya main dengan budak sampai terkeluar, nak nakal-nakal lah. Tapi jangan sampai tinggal sembahyang 5 waktu. Nak mancing-mancing lah, tapi jangan sembahyang 5 waktu. Ya? Tapi janganlah mancing sampai 24 jam. Okey. Kadang saya lalu, saya pergi banting balik lagi, ada lagi di situ. Saya nak pergi keluar kawasan daripada pagi sampai asar, saya balik semula, ada lagi di situ. Sangka baiklah sembahyang di mana? Atas air. Okey. Nakal macam mana pun jangan tinggal sembahyang. Kalau nak mikat ayam, pikatlah ayam pun daripada 6 pagi sampai 6 pagi besok pagi. Tapi jangan tinggal sembahyang. Pernah nampak tak orang sembahyang dekat kebun kelapa wali? Pernah? Pernah dalam drama di televisyen, right? Tu maksud saya, jangan sampai tak solat. Okey?
Sebab ini wajib, pasti ya, sembah dan juga sembahyang. Okey, mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Okey, faham dulu cerita ni. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah salah satu daripada tiga. Ini masuk cerita Ashabul Kahfi ni kan, meletup kan. Okey, cerita dia begini. Allah kata, kafir dah siapa kata Allah itu adalah yang ketiga daripada tiga. Ini saya nak cerita agama Islam. Agama kamu, kepercayaan kamu tu kamulah. Ini saya nak cerita konteks Islam ni, kita ni. Konsep Trinity ni memang tidak diterima, tak adalah bagi kita. Tiga dalam satu. Dialah Tuhan Bapa kan. Kemudian Nabi Isa sebagai anak, apa lagi? Dan Roh Kudus, tiga ni satu. Dia juga Tuhan, dia juga anak Tuhan, dia juga. Sebab itu Allah mengatakan, orang yang mengatakan Allah adalah salah satu daripada tiga ni kafir. Kafir lah. Kafir apa nama pun. Okey. Apa yang dulu yang mengakui dan beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, ya, beriman dengan risalah Nabi Isa alaihissalam sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, orang itu dikira beriman. Tapi ada juga ahli kitab yang tidak mahu mengakui kerasulan Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad, dan juga tidak mempercayai dengan risalah yang dibawa Nabi Isa. Maka orang itu menjadi orang yang kafir. Tapi kalau dalam konteks hari ini bagaimana? Konteks hari ini kan ini, kepercayaannya ini, maka tetap kafir. Trinity Creeds, dah bacalah sendiri, boleh baca. Okay? Council of Nicaea nak menentukan sama ada Nabi Isa ni anak Tuhan ke hanya seorang manusia, Rasul. Ramai padri dikumpulkan ketika itu oleh Maharaja Rom. Akhirnya mesyuarat seminar pumpang. Yang resolusi yang diangkat mengatakan bahawa apa? Sebab ada pecah dua tu. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu orang biasa, manusia lah, makhluk. Ada yang mengatakan bahawa tu anak tu Tuhan. Sebab itu kita tidak mempercayai demikian. Okey. Sebab bila dah datang Nabi Muhammad SAW, maka habislah segala memutuskan menyimpulkan segala syariat nabi-nabi yang sebelum itu. You check usul fiqh syar'un man qablana. Okey. Jadi kalau dia beriman dengan Muhammad, maka kalau nak cerita ada ke lagi ahli kitab sekarang? Hampir tak ada lah. Boleh cek dalam Mughni Muhtaj, apa kata kitab fiqh bahagian jihad apa semua tu boleh jumpa waktu, hampir tiada. Orang yang keturunan daripada Yaqub betul salah silah tu. Dan beragama mempercayai kerasulan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Alright. So ini boleh katakan tak ada lah, susah. Sebab nanti kata benda ni penting. Jadi nak kata makanan ahli kitab tu halal untuk kita. Kalau saya nyembelih korban ke orang Kristian ke beri. Tiba-tiba orang Kristian datang dia sembelih korban. Maka sembelih, dia kan apa yang dia makan sembelih pun boleh juga. Tak boleh. Sebab tu konsep ni kena clear. Sebab dalam Quran kata apa yang halal bagi kamu, halal bagi ahli kitab, boleh. Isu dia ahli kitab ni siapa? Ada tak lagi 2023 ni yang dipanggil ahli kitab? Itu persoalan fiqh. Mau tanya Ustaz fiqh. Okey? Itu persoalan dia. Jadi mustahil. Jadi Allah menunjukkan bahawa bahawa mustahil Allah ni adalah tiga dalam satu, yang ketiga daripada tiga, mustahil. Jadi kalam itu bertakluk kepada tema perkara isu yang mustahil. Itu nak kata tadi kalam bertakluk kepada segala perkara yang wajibat, mustahilat dan harus. Contoh harus ni las. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Haruslah. Sebab itu asal bagi sesuatu itu harus. Dalam jual beli, dalam benda-benda mahal, asal sesuatu itu harus. Okey, sehinggalah ada perkara-perkara yang mengharamkannya, kecuali ibadah.
Ya dah lain cerita kaedah dia. Asal suatu ibadat itu at-tauqif. Ya. Baik. Allah khalaqakum wa ma ta'malun, dia menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ini maksudnya Allah jadikan kita dan Allah juga menjadikan apa yang kamu lakukan. Tu saya kata tadi, natijah usaha kita, kemenjadian sesuatu usaha hasil, bukan kita. Hakikatnya Allah. Kalau jadi betul, alhamdulillah lah. Paku rumah, paku ni masuk ke dalam papan. Jadi betul kan? Alhamdulillah, bukan kita. Kita hanya berusaha. Memang benda tu tipis untuk membezakan yang adakah hakikat Allah, kemenjadian dilakukan oleh Allah dengan usaha kita. Benda tu tipis dia punya perbezaan. Sama cerita makan. Makan. Oh, dah kenyang. Kita iktikad betul sebab apa makan nasi? Tak boleh mengiktikadkan nasi. Tapi kalau cakap biasa tak apalah, anda tidak mengiktikadkan nasi memberi kekenyangan. Sebab itu orang faham sifat kudrat, Allah berkuasa ni, dia happy. Jadi ya jadi, tak ya tak. Gitu. Tapi jangan double pun masalah. Double apa ya, aku double keset pun tak jadi juga tu. Ya. Jangan salah faham. Jadi saya habis kat sini kalam ni, nanti sambung lagi next week tentang ta'alluq. So saya harap faham apa maksud ta'alluq, iaitu kerja tambahan bagi sifat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlewat 10 minit.